Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersama dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Kami duduk di sini, anda duduk di rumah untuk kami. Masya-Allah, itulah yang kita dapat tonton tadi, iaitu poster yang telah disediakan oleh pihak penerbit. Bagaimana subhanallah, sebenarnya dalam kita rasa kita banyak pengorbanan, dalam kita rasa kita banyak kesusahan kerana duduk rumah, akan tetapi untungnya kita kerana ada orang lain yang sedang bekerja untuk keamanan dan ketenangan kita. Alhamdulillah, untuk hari ini Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah, di mana saya temankan anda untuk pagi yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah, Sayyidul Ayyam, subhanallah, iaitu hari Jumaat 17 April 2020 bersamaan dengan 23 Syaban 1441 Hijrah. Kita dalam mood untuk kita kira turun. Tak lama lagi kita akan sama-sama melangkah masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah. Baiklah, kenapa saya sebut tentang pengorbanan tadi? Sebenarnya ia sangat dekat dengan tajuk yang kita akan bicarakan hari ini. We stay at work for you. Dengan izin, maksudnya kami duduk di sini bekerja untuk anda kerana ada di luar sana yang berkorban masa, tenaga, bahkan keluangan bersama dengan keluarga turut dikorbankan. Subhanallah, mereka lah iaitu golongan ataupun pengorbanan barisan hadapan. Itulah yang kita angkat tajuk kita pada pagi ini, dan insya-Allah kita akan sama-sama tonton. Mungkin kita boleh tonton sekejap, iaitu bagaimana status terkini, perkembangan terkini yang kita takut sekali, iaitu status COVID-19 di Malaysia, iaitu yang terbaru. Anda semua boleh tonton juga di skrin bagaimana kes keseluruhan 5,182 kes. Itu kes keseluruhan. Kes yang masih dirawat sebanyak 2,332 kes. Kes yang sembuh alhamdulillah 2,766 kes, termasuk 119 kes baharu semalam, dan kes kematian, jumlah kes kematian adalah 84 kes. Baiklah, itu dia. Bukan satu kes yang kita patut bangga statistik ini, tetapi sebenarnya jika wajarnya iaitu kita terus taat dan patuh atas segala perintah, terutamanya perintah kawalan pergerakan untuk kita sama-sama membantras ataupun menentang apa yang kita sebut sebagai COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah, saya Da'i Hadari. Untuk hari ini saya tidak kesorangan, di mana topik pengorbanan barisan hadapan ini kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Al-Fadhil Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunoh. Tapi sebelum itu, jom sama-sama kita saksikan keratan akhbar yang mungkin dapat mencetus sedikit pemikiran untuk kita semua. Baiklah, sama-sama kita saksikan, insya-Allah. Okey, kita dapat lihat bagaimana kaki tangan hospital Teluk Intan, ini kampung teman ni, positif COVID-19. Allahu Akbar. Dan ini antara laporan awal yang kita telah dapat suatu ketika dahulu, dan ini menunjukkan bahawasanya antara yang terlibat iaitu kaki tangan hospital, dan tidak mustahil juga ada juga berita yang kita dapat lihat di sini. COVID-19, doktor perubatan mangsa ke-9 meninggal dunia. Jadi kita di sini bersimpati dengan apa yang menimpa, terutamanya kepada ahli keluarga mangsa, dan para penonton sekalian, para petugas juga mereka berkorban di barisan hadapan. Baiklah, tanpa buang masa, dalam kita melihat apa yang berlaku, terutamanya yang dihadapi oleh barisan hadapan ini, para petugas perubatan, polis, tentera dan juga agensi-agensi lain. Jadi kita terus sahaja bersama dengan Al-Fadhil Kapten Maritim Nik Kamarudin Yunoh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah. Bila kita lihat Ustaz ya, statistik tadi kita telah sampaikan, kemudian berita-berita yang pernah terpahat di dada akhbar ini menyebabkan kita rasa risau, tapi dalam masa yang sama kita rasa sangat bersimpati dengan apa yang berlaku kepada mereka yang kita gelar sebagai wira tak didendang ini. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah, mungkin Ustaz ada sesuatu yang disampaikan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'.
Baik, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah hari ini ya. Da'i, kita melihat tadi pun dalam perjalanan nak datang daripada Putrajaya sini, kita tengok bila kita melihat pasukan beruniform, saya sendiri beruniform dan yang berada di batasan highway, jalan-jalan sebagainya, kita tengok uniform yang sama dengan kita juga yang berdiri. Saya daripada rumah awal pagi 5 pagi, kita takut ada jalan ditutup dan sebagainya. So kita tengok masih lagi tegak berdiri di barisan hadapan. Sesuai dengan tajuk kita hari ini, kita tengok abang-abang rela kita, abang-abang polis, abang-abang APMM, abang APM, kemudian lagi kita tengok juga yang kita tak nampak tadi, yang berada di hospital sebagai contoh. Dia tidak ada di jalan raya, tapi dia berada di hospital yang mana yang kita sebut sebagai barisan hadapan ataupun frontliner lah kan. Kita nampak yang barisan hadapan. Kalau segi logiknya kita tengok barisan hadapan ni satu tembok sebenarnya. Dia satu ketumbukan, satu tembok besar yang dia akan melindungi orang lain sebagai protector lah, sebagai pelindung. Selain pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bergantung harap, tapi Allah juga meletakkan sebab. Maksudnya di situ pasukan inilah yang kata wira yang tidak didendang. Macam tengok satu filem, sebenarnya kita nampak bagus-gahnya seorang yang berlakon filem yang terbaik dan sebagainya. Yang melakukan star ni. Tapi yang belakang skrin tu orang tak nampak kan. Yang macam mana dia bertukuh lumuh, berlumuh tungkus. Dia berbeza tu. Berlumuh tukuh, bertukuh lumuh. Dia beza. Mana tu lagi teruk. Maknanya dia orang ni yang orang tak nampak. Tapi orang tak faham apa peranan kita sebagainya untuk membantu barisan hadapan tembok besar yang melindung kita. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pelindung sudah pasti, Allah yang Maha menjaga kita. Tapi inilah dia yang kita akan huraikan insya-Allah dalam masa 2 jam hari ini mengenai barisan hadapan ataupun ketumbukan hadapan insya-Allah. Jadi kita akan satu persatu kita akan hurai peranan mereka dan sebagainya insya-Allah. Itu sebagai mukadimah kita pagi ini. Kita kena faham siapa dia yang berada di barisan hadapan, apa peranan mereka, dan kita sendiri sebagai ahli masyarakat apa sepatutnya kita berdepan dengan keadaan suasana yang agak merisaukan ini. Agak merisau. Orang tak nampak yang tu, orang nampak alah biasa je kan. Sebab tu masih lagi ramai yang engkar akan perintah ni. Dia tak clear bagi dia, tak ada apa pun. Ya, benda yang kecil yang tak nampak, tapi hantu yang tak nampak takut kan. Itu yang peliknya. Jadi sekarang ni kita kena nampak virus ini sebagai hantu. Dia kena rasa macam tu. Bacalah, biasanya bila hantu kita baca ayat Quran. Kita akan tak pergi pokok ada tu ada hantu. tu. Ada ikhtiar. Jangan pergi. Sekarang ni kita belum lagi sampai tahap rasa takut macam takut hantu. Ya Ustaz. Dia kena buat macam tu. Momokkan dengan benda ni macam ni. InsyaAllah kita akan tengok nantilah bagaimana persoalan-persoalan insya-Allah. Baik Ustaz, walaupun itu sebagai mukadimah, tapi kita dah dapat gambaran Ustaz ya bagaimana sebenarnya mereka yang digelar sebagai wira tak didendang ataupun mereka yang berada di barisan hadapan ini, walaupun tidaklah segah ataupun nama mereka dikenali, akan tetapi subhanallah jasa mereka tidak akan mampu untuk kita balas. Subhanallah. Cumanya Ustaz, mungkin para penonton ada soalan nak diajukan, kami sangat alu-alukan caranya macam mana, ataupun mungkin ada pengalaman yang nak dikongsikan, anda boleh sahaja hubungi kami di talian 037726 1603. Boleh sahaja terus telefon kami, insya-Allah pihak penerbitan akan sama-sama berkomunikasi dengan anda. Kemudian anda juga boleh menggunakan aplikasi WhatsApp di 0111233680. Itu di nombor WhatsApp kami, atau boleh terus sahaja tinggalkan komen anda di ruangan komen di Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Itu dia, selesai saya nyatakan bagaimana platform ataupun caranya untuk anda semua hantarkan soalan insya-Allah. Baiklah Ustaz, saya lebih suka untuk kita buka lebih luas lagi perbincangan kita ini dengan pesan ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32. Ayat ini panjang, akan tetapi saya ambil sedikit, tebuk sikitlah Ustaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Yang bermaksud, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia semuanya. Berdasarkan ayat
firman Allah ini, Ustaz ya. Ini ayat firman Allah ni dah 1400 tahun berada di dunia ni. Sedangkan kita tidak tahu, Ustaz, berdasarkan firman Allah ini, apakah antara kehebatan ataupun ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka yang berada di barisan hadapan, menjaga nyawa, seolah-olah menjaga nyawa seluruhnya. Baik. Bila kita tengok pada ayat tadi, kesinambungan daripada ayat sebelum mengenai hukum membunuh. Man qatala nafsan, ya. mana siapa yang membunuh jiwa manusia tanpa sebenar, maka balasannya ialah seolah-olah dia membunuh jiwa itu, dia akan dihumban dalam neraka dan sebagainya kalau belum taubat dan sebagainya. Maka daripada ayat yang berikutnya itu ialah siapa yang menghidupkan satu nyawa, seolah-olah ahya nas jami'ah, seolah-olah satu alam ni dia hidupkan. Maknanya nilai suatu nyawa tu amat bernilai. Allahu akbar. Maknanya apa ganjarannya? Kita tengok. Contoh, saya menyelamatkan Hadari daripada mati lemas. Contoh. Kalau saya biarkan Hadari, sebab APMM kan, selamat orang lemas kan, contoh kan. Kalau dibiarkan, dia meninggal. So sekarang umur muda lagi lah. Tengok bayar ni macam belah-belah je kan. Muda lagi lah. Pernah lah umur belah-belah. Pernah. Jangan perasan kan. Katalah sekarang umur kata 25 ke berapa umur? Saya Alhamdulillah 30-an Ustaz. Saja je nak tengok kan pagi-pagi ni. Katalah so umur dia biasanya a'marun mati baina 60 ila 70 kan, 60 ke 70. Benar. Kalau saya biarkan dia mati, lebih kurang ada 30 tahun lagi Hadari akan beramal kalau hidup. Kalau hidup akan beramal ibadat kepada Allah. Tapi saya biarkan Hadari meninggal kerana kelemasan tadi. Maka saya telah membiarkan 30 tahun itu tidak beramal. Allahu akbar. Jadi bila frontliner ataupun barisan hadapan ni cuba untuk menyelamatkan satu nyawa, maka seolah ia ingin memanjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah. Masya-Allah. Sebab itu dia seolah-olah dia menghidupkan manusia sejagat. Mana orang yang dia hidupkan mungkin tak kira siapa pun jua dia ni, mana dia akan beribadat tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang muslim. Yang non muslim yang belum kenal Allah boleh jadi dengan selamat selepas daripada Covid ini kerana dia selamat angkara daripada mereka yang barisan hadapan, menyebabkan dia rasa terusik jiwanya untuk kenal Allah. Allahu akbar. Lantas dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ini maksudnya menghidupkan jiwa manusia? Sedangkan menghidupkan manusia ini ialah salah satu di antara maqasid al-khamsah. Betul. Maqasid al-khamsah maksudnya maqasid syar'i yang 5 yang selalu kita duk sebut, yang menjaga hifzuddin, hifzun nafsi, hifzul mal dan sebagainya. Ada 5, maka di antara di sana selepas hifzuddin ialah hifzun nafs, iaitu menjaga jiwa. Bila nak menjaga jiwa ini, maka wujudnya barisan hadapan ini menghidupkan jiwa ini, yang merupakan salah satu daripada tunjang kepada maqasid, tujuan syariat Allah diadakan di muka bumi. Maka orang ini, ingatlah, yang berada di barisan hadapan, tak kira apa yang engkau pakai, uniform engkau, sama ada engkau polis, engkau tentera, engkau maritim, engkau APM, engkau rela, engkau doktor, apa jua yang berada di barisan hadapan. Dan saya nak ingatkan juga yang back frontliner, yang tukang support dia ni pun itu peranan besar sebenarnya. Yang menyokong dan membantu. Yang membantu ini sudah pasti kuat. Satu tiang tak akan menjadi kuat tanpa penyokong. Maka sokongan juga perlu kita timbulkan juga, bukan hanya barisan hadapan. Tetapi barisan hadapan ini seolah-olah daripada ayat tadi dia menyelamatkan satu nyawa, yang nyawa itu ingin beribadat kepada Allah dan ingin menghidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ganjaran yang paling besar. Maksudnya dia ini ialah telah seolah-olah membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak perlu bantuan apa-apa. Allah Maha Kuat. Tapi seolah-olah dia ini menghidupkan jalan. Jadi bila dia menghidupkan jalan untuk meneruskan kesinambungan kehidupan, untuk bersama dengan ahli keluarganya, untuk memberi khidmat masyarakat, ibadatnya, maka kesemua melalui kita. Melalui kita sebagai orang barisan hadapan. Sebab itu mereka ini kalau kita tengok tinggalkan rumah, tinggalkan isteri, mungkin tinggalkan suami seketika demi untuk menyelamatkan nyawa. Ingatlah di luar sana sahabat-sahabatku sekalian yang berada di tengah panas terik matahari berembung, dek hujan dan sebagainya. Ingat balasan kamu telah menghidupkan jiwa-jiwa manusia yang ingin bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ganjaran kamu besar, terlalu besar. Yang bercakap ini belum tentu lagi mampu untuk berdiri tegak sehingga pukul 2-3 pagi, berembunkan, beratapkan langit, belum tentu. Maka kamu di barisan harapan adalah merupakan wira yang boleh dimartabatkan
di sisi manusia dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah kelebihan istimewa kerana kamu telah menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kamu sendiri, tapi melalui kamu manusia lain itu boleh hidup dan juga tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Baiklah Ustaz, itulah untuk kita sama-sama muhasabahkan bagaimana sebenarnya kita menghidupkan jiwa seluruh manusia itu. Dan inilah ketika dunia dilanda wabak COVID-19, inilah masanya untuk kita semua bermuhasabah dengan pelbagai ujian. Baiklah Ustaz, mungkin kita boleh sama-sama dengan apa yang dikongsikan daripada sahabat kita AYB Ahmad di Facebooknya. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Secara zahirnya dalam apa-apa pekerjaan pun kita nampak baik, nampak berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hakikatnya bergantung kepada niat dalam diri masing-masing. Doakan agar semua barisan hadapan mempunyai niat semata-mata kerana Allah, ikhlas kerana Allah, insya-Allah habuan dunia akan menyusul jika niatnya betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar dari sirah Nabi SAW yang mana ada sahabat yang turut berhijrah dan berjihad di medan perang, tapi niatnya bukan ikhlas kerana Allah. Niat tu Ustaz, kita mungkin boleh cuit sedikit topik niat ikhlas di hati ini. Bagaimana pentingnya niat ikhlas untuk mereka yang berada di barisan hadapan? Baik, untuk dalam konteks agama Islam terutama sekalinya, niat itu ialah merupakan kata kunci pengesahan. Untuk sah suatu amal ibadat itu bergantung kepada niat. Niatnya. Tengok rupa ni macam tak puasa. Tapi niat dia puasa. Katalah sebab dia bersambung Syaban ni 3 bulan betul-betul Rejab, Syaban, Ramadan kan. Betul. So mungkin dia berpuasa tapi niat kita tak tahu kan. Nawaitu dalaman itu tak ada manusia yang tahu. Jadi nak mengesahkan suatu amal itu ialah dengan niat. Yang akan membezakan dia dengan suatu ibadat dan adat itu ialah bergantung kepada niat. Maka orang kampung panggil nawaitu lah sebenarnya. Salah sebenarnya nawaitu tu. Niat je lah. Nawaitu ni aku berniat. Tapi oleh kerana dah jadi sinonim dengan bahasa kampung, nawaitu tu kena betul dia kata. Maksudnya niat masing-masing tu kena betul. Baik. Di sana Syekh Yusuf Al-Qardawi ada menyebut mengenai suatu pekerjaan yang boleh dijadikan ibadat. Kadang-kadang kita buat kerja dunia boleh jadi kerja akhirat. Kadang-kadang kerja akhirat jadi kerja dunia. Itu yang niat yang akan menentukan dia. Contoh niat yang menjadikan ibadat kerja dunia, main bola. Ni suka main apa suka? Bola sepak Ustaz. Bola sepak. Alhamdulillah. Tapi itu sekarang ni tak boleh main Ustaz. Tak boleh. Dalam rumah boleh lagi rasa. Sepak ke dinding. Ustaz main golf. Ustaz main dalam rumah kan. Main parti-parti dan sebagainya. Niat itu apa sebenarnya? Kalaulah kamu saja-saja tak ada niat apa-apa je nak main-main seronok-seronok sebagainya, maka kau dapat seronoklah, dapat seronok. Tapi kamu tak dapat pahala. Kamu niat berdiet, kamu dapatlah kelaparan dan kekurusan. Kekurusan bahasa in bracket kekurusan. Salah bahasa minta maaf orang dewan bahasa. Masuk kekurusan tak akan dapat, tapi pahala kamu tak dapat. Sedangkan kalau kamu niat berpuasa, diet itu akan datang, kekurusan itu akan datang. Akan ikut belakang. Begitu juga sahabat-sahabat kita di barisan harapan tadi dengan berpanasnya matahari, berembunkan langit dan sebagainya. Maka nawaitu kamu kena betul supaya jalan kamu itu kamu akan bawa kita ke syurga. Jalan itu ke syurga. Orang lain tak boleh buat, hanya kamu yang boleh buat. Nanti ada hadis di sana menyebut mata yang berjaga malam akan tidak akan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita akan baca nanti hadis-hadis yang berkaitan, insya-Allah mudah-mudahan iaitu para frontliner yang berada di hadapan, moga-moga nawaitu tu betul-betul lillahi taala, bukan lil bonus, bukan li apa-apa, tak ada. Lillahi taala, kerana perbuatan kamu tak mungkin akan dilakukan oleh orang lain walaupun hebat bercakap di atas pentas ceramah, tapi belum tentu lagi boleh buat sebagaimana yang sahabat-sahabat kita berada di luar sana. Insya-Allah nawaitu, niat itu mesti lillahi taala. Macam mana pula kau tidak muslim? Niat juga kerana pencipta kamu, yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu, yang beri makan minum kepada kamu. Insya-Allah mudah-mudahan kamu akan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu dia Ustaz. Subhanallah, bagaimana sebenarnya tanyalah Ustaz, ini bukan kita nak dapat kongsikan kepada barisan hadapan sahaja, tetapi untuk kesedaran kita yang mungkin dapat sama-sama tahu betapa besarnya pengorbanan mereka yang berada di barisan hadapan, insya-Allah. Baiklah, saudara semua, jangan lupa untuk terus duduk di rumah kerana dakwah biarlah tanyalah Ustaz sampaikan. Biar tahu. Jangan keliru, kembali selepas ini.
البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami minta berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Tak kisah di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Detik Muhasabah. Dan paling penting, para penonton sekalian, di mana sahaja anda berada, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan mesti duduk di rumah. Kerana apa? Kita sama-sama menentang COVID-19 ini, insya-Allah. Baiklah Ustaz, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh lagi Ustaz, apa yang kita bincangkan hari ini, pengorbanan barisan hadapan, mungkin kita boleh kongsikan dengan para penonton sekalian apa yang kami sediakan. Kita hayati bingkisan ini sama-sama, kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua rakan-rakan, sahabat Amdai, saudara-saudaraku. Apa yang paling kita takuti ialah tim frontliner kita mula burn out, mula kepenatan, mula hilang semangat dan keletihan melampau. Staf KKM ada yang bekerja sehingga 18 jam sehari. Pulang rumah mandi, letak kepala 2 saat, terus tertidur. Berapa ramai pula yang tidur di tempat kerja. Ada suami isteri yang menghantar makanan buat pasangan mereka yang bekerja di hospital, menangis melihat pasangan mereka. Mereka menangis sungguh-sungguh lihat pasangan mereka kepenatan yang teramat. Baik, apa yang kita dapat sama-sama dengarkan tadi, iaitu satu rintihan hati daripada seorang doktor Ustaz, ataupun petugas perubatan yang telah menggembling usaha tulang empat kerat mereka bagaimana untuk menjaga keselamatan, bukan sekadar keselamatan tetapi mungkin untuk menyelamatkan nyawa yang berada dalam keadaan kesakitan ataupun mereka yang menderita akibat COVID-19 ni Ustaz. Cumanya Ustaz, bagaimana mungkin kita perlu tahu, mungkin Ustaz boleh sampaikan juga, pesankan juga satu pesanan, bagaimana sebenarnya apa yang mereka hadapi ini di luar daripada apa yang kita anggapkan. Silakan Ustaz. Baik, kita respon kepada klik video sebentar tadi. Suatu rintihan sebenarnya, bila masyarakat, sepatutnya kita lah kan, barisan hadapan yang Ustaz sebutkan tadi perlu kepada bantuan. Bantuan di bahagian dalam. Kalau kita tak mampu untuk berada di barisan hadapan, kalau kita secara logiknya, benteng hadapan itu ia tempat yang akan, kalau kita perang, itulah yang akan diceroboh musuh terlebih dahulu sebenarnya. Musuh akan serang. So inilah dia frontliner, barisan hadapan yang di hospital sebagai rintihan, sebagai contoh itu tadi. Kenapa masih ada lagi segelintir masyarakat yang tak nak membantu? Masih degil mungkin. Masih degil. Dia mengatakan, tak ada apa-apa. Dia kata kita kena takut pula. Betul. Macamlah ustaz tak takut kepada Allah. Kita pun takut kepada Allah. Allah yang menjadikan tu. Allah yang menjadikan. Memang Allah kita takut. Tapi makhluk yang Allah ciptakan, yang dinamakan sebagai virus, yang begitu kecil pada skala mikro, nano lah, lebih halus lah. Kecil sangat ni. Boleh menyebabkan kematian. Dia tak, bila tak kena atas diri sendiri, dia rasa tak ada apa-apa. Ustaz pernah interview orang yang pergi saringan sahaja, belum lagi disahkan, hanya saringan. Bila masukkan satu tiup kecil dalam hidung untuk dapatkan kehak di belakang leher tu, dia kata itu yang paling sakit dalam hidup, dia kata. Kemudian bila masuk pula yang kedua untuk masuk di halkum, itu kurang sakit. Tapi yang masuk di hidung, masuk ke dalam, keluar, kabel itu akan keluar dalam halkum. Allahu Akbar. Untuk dapatkan kehak yang betul-betul adakah dia ini positif ataupun tidak. Macam tu sekali. Bila saya dengar tu, ya Allahu Akbar. Kita sendiri terasa, ya Allah, takut. Kita bukan takut mati. Mati semua orang akan menghadapi kematian. Kita takut tak mati. Kita sakit tak mati. Allahu Akbar. Kalau sakit terus mati, settle. Ini sakit tak mati-mati. Tengah-tengah je. Kejap-kejap saring, kejap-kejap saring. Jadi kalau mereka yang berada di barisan hadapan, misalnya para doktor, para jururawat dan sebagainya, kalau mereka ini gugur terlebih dahulu, kalau mereka juga dikatakan positif kerana nak menyelamatkan jiwa-jiwa tadi, maka kalau orang tidak menghargai mereka ni bukan mengharapkan bayaran, bukan. Maksud menghargai mereka ini membantu. Kalau kita tak boleh untuk melayakan satu bahtera, jangan korek bahtera supaya dia tenggelam.
Allahu Akbar. Kalau Jangan kamu ditebuk tak ya. kerti, jangan ditebuk. Mana kamu tak pandai nak kontrol sebagai kapten kapal, kamu tak boleh nak jadi kapten yang baik atau tak boleh, tak mampu. Jangan kamu tebuk kapal itu supaya dia lebih perlahan atau menjadi bocor dan tenggelam. Maksudnya mereka berada di barisan hadapan, kamu yang berada di barisan tengah yang ingin diselamatkan sebagai orang yang di defend, yang nak diselamatkan. Kenapa kamu seolah-olah ia ni menyerang untuk menjaringkan gol kalau main bola kan, adik? Ya, Main betul. bola. Yang tiba-tiba mari orang Kelantan panggil cah keting. Sama sendiri. Maksudnya kita nak jaringkan gol, tiba-tiba kau mari kat belakang tarik seluar aku. Maknanya kau telah melengah-lengahkan tempoh untuk menjaringkan gol dan sebagainya. Kamu yang menyebabkan kegagalan ini. Sangguppkah kita 2 minggu? Kemudian 2 minggu lagi. Kemudian 2 minggu lagi. Tak mustahil dia akan lanjut sampai bulan Jun sehingga lepas Hari Raya. Kalau beginilah keadaan yang kita tak membantu diri sendiri. Paling kita takut Ustaz jika kematian akan terus meningkat. Allahu Akbar. Sebab dia kata, itu dah takdir. Iya, tapi usaha itu Allah letakkan akal pada kita untuk berfikir. Jadi kita fikir lebih baik yang meninggal itu dalam keadaan meninggal biasa. Tak pernah tengok ke bagaimana yang diuruskan orang yang meninggal angkara daripada COVID ini. Bukankah dia dibalut dengan plastik seolah-olah macam benda yang tak berguna. Dibalut dengan plastik, kemudian ditayamum di atas plastik. Kemudian yang nak sembahyang hanya 2 orang untuk mensyarat sah sahaja. Mana bukan hina, maksudnya begitu tragis kematian dia sehingga tak mampu untuk sanak saudara untuk datang dekat pun tak boleh. Hatta isteri suami pun tak boleh. Seolah-olah mereka telah berada di alam akhirat. Nafsi, nafsi, nafsi. Baru atas dunia. Maksudnya tolong jaga baik-baik. Kalau boleh ni zaman sekarang kita elokkan dulu. Bukan takut mati, kalau Allah dah takdirkan mati, mati juga. Kami di studio kalau Allah nak mati segar-bugar pun mati juga. Tetapi tolong jaga. Tolong jaga untuk kita, bukan untuk depa ni. Bukan untuk frontliner yang barisan hadapan, tak, untuk diri sendiri. Tolong jaga supaya satunya diri kita, anak-anak kita boleh sekolah. Sekarang dah mesti dah tahun hadapan baru buka. SPN ditunda. UPSR juga UPSR, dibatalkan. PT3 dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ni masih lagi ada peningkatan kan? Increase. Selagi ada, mana seolah-olah kita tidak membantu. Tak ada peranan pun kita. Tolong sangat-sangat berilah peranan kita sebagai ahli masyarakat untuk kita sama-sama membantu mereka yang berada di barisan harapan, insya-Allah. Baik, jika anak kecil degil, kita marah dan mungkin dengan kata-kata yang kasar kita lemparkan. Kalau ibu dan ayahnya degil, macam mana pula tu ya? Baik Ustaz, kita nak alu-alukan soalan daripada sahabat kita di Facebook. Ali, daripada sahabat kita ni Ali ni, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Keadaan sekarang seolah-olah sedang berperang dengan musuh yang tidak dapat dilihat. Seperti mana Ustaz nyatakan tadi. Bagaimana bagi orang lain, adakah bantuan yang dapat diberi kepada pejuang-pejuang barisan hadapan? Bagi pesakit pula, apakah peranan mereka untuk membantu wira-wira yang sedang berjuang? Maksudnya Ustaz daripada 2 perspektif lah, iaitu daripada mereka yang berjuang, orang lain untuk membantu, kemudian pesakit. Mohon pencerahan Ustaz, silakan. Baik, ada 2 persoalan. Pertama sekali, barisan harapan. Kemudian yang tadi hidup dalam kapal itu. Maksudnya yang pesakit itu sendiri. Pesakit dia kena bantu diri sendiri. Maksudnya sebab kita melihat sehingga sekarang tidak ada satu vaksin yang boleh untuk memutuskan jaringan. Melainkan kita sendiri ada kekuatan dalaman kita. Sama ada kekuatan dalaman itu melalui perubatan zahir, iaitu vitamin dan sebagainya, suplemen sebagai contoh. Begitu juga kekuatan yang lain yang kita perlukan. Kalaulah kekuatan luar yang ada yang tolong bantu kita ialah kumpulan frontliner tadi, yang barisan harapan yang bantu kita, maka kita sendiri yang sakit, yang belum sakit terutama sekali, yang dah sakit perlu kepada perubatan, yang tak sakit tolong jaga, tolong awasi. Cuma sebut bahasa mudah je, stay at home. Duduk rumah, weh. Gitulah. Yang apa lah. Bahasa mudah lah tu. Bahasa apa lagi kau nak faham lagi yang boleh kata, tolong duduk kat rumah sekejap. Allah, boring. Ya ilaha illallah. Bahasa mudah. Kau duduk dalam kubur berapa lama? Kau boring tak? Ini kau boleh makan, boleh tengok TV, boleh. Ada IT apa ni, internet free apa? Semua kau boleh buat kat rumah. Tapi ada boring, okeylah. Kenapa kau boring? Sebab jadual kau tak betul.
Sebagai seorang Muslim, kalau ikut jadual yang betul, inilah musimnya engkau nak belajar Quran, engkau nak mengajar dan sebagainya. Tapi kalau yang dah sakit, maka kena ada kekuatan dalaman itu sendiri untuk aku rasa nak sembuh, nak sihat. Doa yang dipaparkan di skrin-skrin TV yang ada sebagainya, kita bacalah doa-doa tertentu. InsyaAllah kita akan kongsi di akhir siaran nanti doa-doa tertentu yang akan diamalkan oleh Barisan Hadapan dan juga Barisan Belakang. Dan untuk yang bertugas, selain daripada yang kerajaan telah bagi sebagai bagi kekuatan moral kepada mereka, iaitu bond, mereka tak minta pun. Mana kalau bagi lebih, kita pun ambil kan. Maksudnya itu salah satu, maknanya kekuatan mereka tu ada dari segi supportnya begitu. Dan selain daripada itu ialah yang kita perlukan, anggota masyarakat mesti membantu Barisan Harapan dengan ikut perintah itu saja. Bukan susah pun, bukan dia minta duit, bayarlah aku tolong jaga. No. Sebab kita tak lalu tu. Ustaz dah pergi tempat yang Kawi pergi hantar macam incubator yang untuk cover doktor untuk selamatkan nyawa tadi. Yang sebelum ni kalau orang sakit tu dia akan bersin terus direct kepada doktor. Sebab tu doktor kena pakai macam penutup muka tu, penutup visor ke benda kan. Pelindung muka tu. Pelindung tu. Sekarang ni dia ada satu kita buat daripada fiber yang transparent. So kita sekup di atas yang sakit, yang kritikal, yang telah masuk saluran pernafasan dan sebagainya. Kemudian dia ada lubang sebelah kiri dan kanan. So doktor dia akan dilindungi oleh macam incubator budak tu. So dia boleh nampak daripada situ dan kemudian dia akan selamatkan, dia nak betulkan kabel-kabel yang ada dan sebagainya melalui sisi tangan dan nampak daripada direct daripada sini. So dia bersih ke semua infection daripada pesakit tak akan terkena kepada doktor. Mana kita pergi tempat tu, ya Allah, dengan pakaiannya macam musim hujan, macam orang Eskimo kan, berjalan macam robot dah. La ilaha illallah, 8 jam duduk macam ni. Macam mana dia ibadat? Allahu Akbar. Kita terfikir macam mana dia ibadat. Tapi kita tengok ada yang sembahyang, masih lagi kekal sembahyang, tunduk sujud kepada Allah. Masih lagi dalam keadaan pakaian itu, masih lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mana besarnya ganjaran mereka yang cuba menyelamatkan nyawa tadi. Jadi kita sebagai ahli masyarakat tolong sangat-sangat jaga kita je. Dia bukan suruh jaga dia, jaga kita supaya tidak membebankan sangat kepada pasukan-pasukan yang Barisan Hadapan. Yang kita nampak NAS dan sebagainya. Yang tepi-tepi jalan yang duk jaga roadblock, itu pun nak kena ada kekuatan juga sebenarnya. Jangan lupa yang tu. Itu pun kena ada kekuatan sebenarnya. Dia berapa jam tukar itu. Pacak tengah mana. Muka sama dengan songkok sekarang. Betul lillahi ta'ala. Muka bertukar dengan songkok. Dulu kopiah putih, sekarang dah jadi songkok. Bila buka saja ni, dia akan ada lambang pula dah. Baik Ustaz, bila sebut tentang bertugas tadi, Ustaz ada sebut tentang bagaimana yang berada di lebuh raya, kemudian yang berada di perubatan. Sekarang ni kita nak bawa juga Ustaz ya. Alang-alang Ustaz merupakan mereka yang turut bersama dengan APMM. Jadi kita bawakan satu klip rondaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Sepang, Selangor baru-baru ini untuk pemantauan PKP menemukan satu cubaan penyelundupan hasil laut. Ini kita sama-sama tonton. Terima kasih juga kepada pihak penerbitan 999 TV3 dan juga unit udara APMM yang telah memantau di sini. Bagaimana Ustaz ya? Asalnya nak memantau penguatkuasaan kawalan pergerakan, tetapi tak sangka ketika itu jumpa ataupun menemukan satu cubaan penyelundupan hasil laut. Ni penyelundupannya. Jadi Ustaz, jika kita lihat kepada apa yang dipaparkan ini, bagaimana betapa susahnya kalau kita dapat bandingkan dengan diri kita yang hanya sekadar duduk di rumah ni Ustaz. Bagaimana mereka yang berada di kawasan sempadan, yang berada di laut, bagaimana Ustaz kita boleh gambarkan keadaan mereka yang meninggalkan keluarga, mungkin meninggalkan kehidupan normal? Ustaz. Baik, Ustaz sebagai bekas tentera dan ATM, kemudian pergi kepada pasukan uniform APMM, kita melihat ini adalah tugas harian mereka, iaitu menjaga perbatasan negara. Dan kita alhamdulillah berada di bumi Malaysia ni yang kalau kita tengok untuk pengetahuan masyarakat sekalian di luar sana, akak-akak, ibu ayah sekalian, kita sebenarnya adalah zon selesa, zon selamat. 200 batu nitika ke tengah laut kita ada Navy.
ATM Tentera Laut Diraja Malaysia yang menjaga laut lepas dengan kapal perangnya dan sebagainya. Kemudian 200 batu nautika sehingga ke tebing ini kita ada APMM, Agensi Penguatkuasa, dan kita ada PPM, Polis Marine pun kita ada. Untuk pesisir pantai kita ada Polis Marine untuk jaga tasik sungai. Maknanya 3 terajuk utama iaitu Navy, laut, kemudian di tengah sikit 200 batu nautika ke darat sehingga ke 5 batu nautika lebih kurang. Kalau silap nanti kita akan betulkanlah. Lebih kurang lah. Kemudian yang 5 ni, yang pesisir pantai kita ada PPM, iaitu Polis Gerak Marine yang ada PGM ni. Mereka akan jaga tasik dan sebagainya. So kalau dia terlepas daripada laut lepas, masuk pada zon maritim, kemudian kepada PPM. Kedua darat kita ada pula lagi, kita ada custom, kita ada immigration, kita ada poli. Sekiranya kesemua mereka ini gembeling tenaga sebenarnya, gembeling tenaga untuk sebagai pelindung kepada negara, insya-Allah dia akan selamat. Maksudnya mereka ini sanggup untuk meninggalkan segala-galanya, meninggalkan isteri, meninggalkan rumah dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan kerana untuk satu yang matlamat, iaitu niatnya ialah untuk menyelamatkan negara. Bila selamat perairan negara, selamat daratan negara, udara dan sebagainya, maka masyarakat hidup dalam keadaan aman, boleh tunduk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak ibadat macam mana kalau kita tak selamat? Sana ada pencuri, sana ada pencopet, sana ada penceroboh, sana ada orang yang macam-macam yang berlaku. Maka inilah pasukan-pasukan keselamatan. Mereka sanggup untuk segala-galanya demi adalah sebuah niat sahaja, iaitu untuk menegakkan negara ini dalam keadaan aman. Untuk meletakkan dalam keadaan aman, maka masyarakat tolong bantu mereka ni. Tolong bantu dari segi apa? Bukan segi wang ringgit apa. Bantu mereka apa jua arahan yang mereka keluarkan. Yang tidak bercanggah dengan arahan Allah dan arahan pemerintah, kena ikut mudah je. Itu je. Mereka sanggup dah. Tinggal segala-gala mereka sanggup. Tapi kenapa kita tak sanggup untuk korbankan sedikit saja untuk taat? Itu je. Minta satu je, ketaatan sahaja. Baik, hanya perlu taat sahaja ya. Tapi itulah Ustaz, duduk di rumah pun katanya susah. Itu masalah juga. Makan tu, banyak sangat lagu. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita akan kembali lagi. Banyak lagi kita akan kongsikan Ustaz ya. Terutamanya kejap lagi saya nak minta juga Ustaz kongsikan motivasi buat mereka yang berada di barisan hadapan ni. Cumanya kepada para penonton sekalian, terus duduk di rumah. Dakwah Biar Tanyalah Ustaz akan sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali bersama Tanyalah Ustaz Muhasabah. Bagaimana anda semua dan saya serta Ustaz dapat saksikan bagaimana klip video sebentar tadi menunjukkan bahawasanya pihak Polis Diraja Malaysia turut yang berada di barisan hadapan berkorban, dan paling tragisnya bagaimana dalam keadaan cuaca ribut begitu mereka tetap teguh berdiri dan terus memberi manfaat untuk kita semua. Baiklah, kembali kita bersama dengan Kapten Maritim Nik Kamarudin Yuno, Al-Fadhil Ustaz, yang kongsikan topik kita pada hari ini, pengorbanan barisan hadapan. Baik Ustaz, apa yang kita boleh nampak dan apa yang kita boleh sedar bahawasanya mereka yang ketika itu bertugas sangat-sangat tidak dapat digambarkan dengan mata kasar, dan kita sendiri tak dapat nak rasa Ustaz ya. Silakan Ustaz. Okey, bila kita lihat kepada video klip kan, pengorbanan mereka itu jelas. Ya, betul. Ketika ribut, petir, mungkin hujan lebat. Kita di rumah. Kita di rumah. Kan? Kita di rumah. Betul. Dia berada di sekarang petir, hujan kan. Ya. Panas. Yang ni hujan. Kalau kita memikir secara logiknya sebagai orang yang orang kata iman yang sempurna, orang yang mempunyai jiwa dan perasaan dan sebagainya, kita melihat pengorbanan mereka. Kenapa mereka sanggup yang demikian? Sanggup berhujan panas, sanggup berembun.
Masya Allah. Kerana adakah kerana dia masuk dulu, dia masuk pasukan keselamatan, polis ke, tentera ke, apa benda. Adakah dia dipaksa? Tak ada. Dia tak dipaksa pun. Dia tahu dah. Dia dah tengok dah. Anak-anak kita mungkin tengok sekarang ni, rezeki mereka ialah hikmat di sebalik Covid. Dia akan tengok, ya Allah, pengorban. Tapi ada lagi yang sanggup nak jadi polis. Ada sanggup nak jadi tentera. Ada sanggup nak jadi Batman, nak pergi ke laut dan sebagainya. Sanggup segala. Untuk apa sebenarnya? Nawa itu yang awal tadi, mana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempertahankan negara. Sebab ini tugas mulia. Kerana di sana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebut kullu a'yunun bakiyatun yaumal qiyamah. Semua mata manusia dia akan menangis pada hari kiamat. Illa min salasin. Kecuali 3 mata ini tidak akan menangis. Kenapa menangis? Menangis di mahsyar yang macam-macam sebab lah. Mungkin kerana menyesal dosa kita dipaparkan. Mungkin apa jua yang kita buat. Mungkin tak cukup dan sebagainya. Maka kita menangis. Tapi 3 mata ini tidak akan menangis di hadapan Allah. Di yaumil mahsyar. Tak akan menangis. Maka mata yang pertama ialah ainul ghadad an maharimillah. Mata yang ditutup, yang dipejamkan daripada melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan calang-calang orang lah. Mungkin ada tapi tak ramai. Kemudian mata yang keduanya ialah ainun tahrusu fi sabilillah. Ini yang kita nak, syahid kita. Iaitu mata yang tahrus fi sabilillah. Yang berjaga malam, siang ataupun apa jua cuaca keadaan untuk sabilillah. Maka jalan mempertahankan negara itu ialah fisabilillah. Maka mereka inilah golongan itu. Golongan yang tadi yang kita tengok klik video tadi, iaitu yang orang kata meletakkan dirinya sebagai benteng barisan harapan. Wa imma apa berlaku sekalipun, petir, panas, hujan, embung, ribut, ombak di laut dan sebagainya, aku tak kisah. Jadi aku nak menyelamatkan negara. Bila selamat negara, aman, semua orang boleh ibadat. Sebab tu di mata dia tak menangis. Sebab dengan selamat, dengan tenang, sejahtera yang orang ada di rumah boleh ibadat, boleh sujud, tahajud, ibadat kepada Allah, maka orang ini akan dapat pahala mereka. Inilah orang yang cerdik, orang yang bijak sebenarnya. Maka ketika itu matanya tidak akan menangis lagi di hadapan Allah di yaumil qiyamah ataupun yaumil mahsyar. Dan mata yang ketiga itu mata yang mana bakat an maharimillah, bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga kadang-kadang kita, tapi untuk hari ini topik kita ialah yang mereka yang korbankan diri. Kalau tengok tadi, kalau petir datang, tak ada tempat pelindung tu. Tak ada tempat pelindung. Faham. Tapi oleh kerana dia kata, aku serahkan jiwa raga aku kerana engkau, ya Allah. Ni'ana lillahi ta'ala. Allah maha penjaga. Allah maha pelindung. Maka dia sanggup segala-galanya. Jadi yang berada di luar sana, tak kiralah apa bentuk sekalipun, bantuan yang kita berikan kepada masyarakat, ingatlah bahawasanya mata kamu di sisi Allah sangat mulia. Mata kamu tidak akan disambar oleh api neraka Allah. Mata kamu juga tidak akan menangis ketika manusia lain. Mungkin saya juga, mungkin da'i juga, mungkin kru-kru yang menangis pada ketika itu. Tapi kamu, wahai barisan harapan, mata kamu tidak akan menangis di hadapan Allah kerana kamu telah menangis sekarang. Anak isteri kamu telah menangis melihat pengorbanan kamu. Tapi kalau masyarakat tak boleh lagi nak menghayati, mengempati, melihat keadaan mereka ini, saya tak tahulah. Sebagai pasukan yang beruniform, yang keselamatan, kalau masyarakat tak dapat menghargai mereka dengan apa yang kita buat, yang kita tonjolkan dan sebagainya, terserahlah kepada diri sendiri untuk menilai betapa mereka ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempertahankan negara, dan kita berada dalam negara berkenaan. Tolong bantu mereka ini. Tolong bantu pasukan barisan harapan, ketumbukan harapan agar mereka ini lebih kuat untuk berjaga atau membentengkan negara ini daripada apa jua ancaman demi untuk kita. Mereka ini sanggup kerana kita. Kenapa kita tak sanggup untuk kerana mereka? Itu sahaja. Jadi moga-moga yang berada di luar sana sebagai barisan ketumbukan harapan, insya-Allah nilai kamu di sisi Allah begitu mulia, insya-Allah. Dalam kita sihat, jangan kita lupa bahawasanya ada individu, ada mereka yang menggembeling tenaga, mengorbankan masa untuk menjaga mereka yang sedang sakit. Dalam kita sedang nyenyak tidur, Ustaz, ada mereka yang berada mengawal ataupun menjaga perairan ataupun sempadan negara. Subhanallah. Bila Ustaz, tak lengkap kalau kita tak bertanya juga kepada mereka dalam tentera. Mungkin Angkatan Tentera Malaysia, wakilnya akan ada berkongsi sesuatu dengan kita. Jadi kita sangat beruntung kerana bersama dengan kita pada pagi ini, kita bersama dengan yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Nawawi Daud yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan Kor Agama Tentera.
Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita, Datuk? Alhamdulillah sihat. Datuk Hakim sihat hari ini ya. Alhamdulillah, dan insya-Allah Ustaz Kapten Maritim Nik Kamaruddin pun ada bersama dengan kita ni, pun sihat juga. Alhamdulillah. Salam kepada Ustaz Nik, kawan lama saya tu. Masya-Allah. Okey tu saya ucapkan selamat hari ulang tahun Kagat yang ke-35 semalam 16 hari bulan 4. Alhamdulillah. Kita doakan InsyaAllah. dalam keadaan baik insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah tanya khabar Datuk. Mungkin kita nak tanya juga Datuk lah, bagaimana apa khabar para petugas Angkatan Tentera Malaysia di barisan hadapan yang turut bergandingan bersama-sama dengan PDRM, Polis Diraja Malaysia dalam operasi Perintah Kawalan Pergerakan ni. Apa khabar mereka? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hakim ya. Kepada semua warga kerja TV9, TV3 dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik insya-Allah ya. Alhamdulillah secara keseluruhannya saya boleh katakan bahawa warga Angkatan Tentera kita yang bersama-sama dengan PDRM yang mengadakan penguatkuasaan PKP ini boleh saya katakan dalam keadaan baik ya. Mereka bersedia untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan ya. Dengan mana tugas ini insya-Allah sebagaimana disebut oleh Ustaz Nik Kamaruddin tadi bahawa ini adalah sebahagian daripada pengorbanan. Yang mana warga tentera kita get ready kata orang putih ya. Mana sentiasa bersedia untuk melaksanakan tugas-tugas umpama ini baik di dalam suasana PKP ataupun dalam suasana yang lain ya. Dan bagi kami warga Angkatan Tentera perkara ini adalah suatu perkara yang biasa yang sebahagian daripada tugas dan tanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara. Dan ia sebahagian daripada saya mengikir ia adalah bahagian memenuhi maqasid syariah. Yakni menjaga nyawa ya. Yeah. Jadi kita membantu Polis Diraja Malaysia dan juga seterusnya menjayakan arahan pihak pemerintah supaya penguatkuasaan PKP ini dapat berjalan dengan baik. Jadi kita membantu di atas prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ya. Sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat 2. Yakni bekerjasamalah kamu, bertolong bantulah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu bekerjasama membantu dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan maksiat dan kemungkaran. Jadi atas prinsip ini alhamdulillah warga tentera kita bersedia dan telah pun melaksanakan tugas dengan baik di kawasan masing-masing yang telah pun ditempatkan bersama dengan PDRM dan juga yang lain-lain ya. Demi untuk memastikan arahan PKP ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna insya-Allah. Ya. Baik Datuk. Kami sendiri pun di pihak penerbitan Tanyalah Ustaz serta dari wakil dari pihak Media Prima mengucapkan kami menzahirkan rasa kekaguman dan juga kami sangat ucapkan terima kasihlah kepada pihak Angkatan Tentera yang turut menjaga, yang turut berada di barisan hadapan menjaga keamanan. Baiklah, Datuk. Macam mana? Mungkin kita boleh nak tanya juga, Datuk. Menghindari wabak menurut perspektif sunnah. Sebab Ustaz Nik tadi ada sebut ada yang mereka menganggap kalau nak kena juga. Sedangkan sunnah menuntut kita untuk menghindarkan diri daripada sebarang kecelakaan, terutamanya wabak. Silakan Ustaz. Silakan Datuk. Saya kira dah banyak diperkatakan hadis-hadis ya dan juga pedoman-pedoman pada alim ulama berkaitan dengan soal wabak ini ya. Walaupun kita tahu wabak ini adalah ujian daripada Allah SWT, ia merupakan satu peringatan bagaimana kita sebut Allah Taala menyebut dalam Al-Quran tentang Allah Taala menyebut tentang walana beluannakum kata Allah ya. Aku akan uji kamu ya bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Aku akan uji kamu dengan ketakutan kata Allah. Kebuluran, kekurangan harta benda dan anak pinak dan bergembiralah orang yang bersabar. Jadi konsep ujian ini telah pun disebut oleh Allah Taala dengan jelas ya dalam ayat yang saya bacakan tadi di mana apabila Allah Taala menguji kita maka beberapa ujian ini harus kita hadapi. Jadi ujian yang pertama yang disebut dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 155 yang saya bacakan tadi, Allah kata akan uji dengan kamu dengan ketakutan, dengan kebuluran. Jadi kita belum lagi menghadapi kebuluran dan sebagainya, tapi ini ujian yang saya rasa ini ujian ketakutan di mana Allah Taala menguji sedikit ketakutan ini supaya kita beringat ya. Dan apabila kita menghadapi ujian Allah Taala ini, apa perkara yang perlu kita buat? Berdasarkan pedoman sunnah Rasulullah SAW, yakni baginda SAW memberi pedoman yang cukup baik.
Saya ambil mafhum daripada hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu berada dalam bumi yang ada wabak, maka jangan kamu keluar. Ya. Dan kalau kamu maknanya ini semacam arahan PKP. Kan kalau kita boleh kita hubungkan dengan begitu jelas sekali. Nabi melarang kita daripada kita keluar daripada kawasan di mana kita menimpa wabak. Kalau kita keluar berarti kita akan membawa penyakit itu kepada orang lain. Hal inilah saya rasa amat bertepatan dengan arahan PKP ini supaya kita berada di rumah masing-masing menentukan bahawa sekiranya kita terlibat kita akan tidak membawa obat ini pada orang lain. Baik. Ataupun kita tidak mendedahkan diri kita kepada kemudaratan. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat lain surah Al-Baqarah juga ayat 155 Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu mendedahkan diri kamu kepada kelemah kebinasaan. Ini larangan Allah SWT. Jadi saya kira ini di antara pedoman dengan sunnah Al-Quran dan sunnah. Dan satu lagi yang selalu diperkatakan yang mengenai sikap dan juga pendirian Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Sayyidina Umar apabila dia mengetahui dalam perjalanannya bahawa bumi yang dia akan pergi itu ada wabak, maka dia tidak pergi, dia menghentikan perjalanan itu. Maka boleh ditanya kepada Umar, adakah engkau takut kepada satu qadar Allah? Jadi Sayyidina Umar mengatakan, aku lari daripada satu qadar Allah pada satu qadar Allah yang lain. Artinya dengan kata lain, Allah dah tetapkan. Memang Allah Ta'ala menentukan hidup mati kita. Tetapi kita juga dibenarkan berikhtiar. Dengan ikhtiar dan usaha itu, insyaAllah Allah menentukan qadar yang lain kepada kita. Inilah di antara beberapa pedoman sunnah yang boleh saya perkatakan dalam masa terbatas ini. Baik Datuk, itu dah kita dah pandang dari sudut iaitu sudut ujian, baik Datuk ya. Mungkin juga kita boleh ambil daripada satu sudut yang lain. Bagaimana mungkin satu teguran daripada Allah. Jadi musibah ataupun yang apa kita hadapi ini sebagai COVID-19 ini, adakah ia sebagai azab kecil akibat kerosakan yang dilakukan tangan manusia? Mungkin kita boleh kongsikan dari sudut konteks pandemik COVID-19 ini. Ya, memang jelas sekali bahawa ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah Ta'ala menguji kita. Jadi konsep ujian ini memang jelas daripada Allah SWT. Cuma bila Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak ingin melihat sikap kita bagaimana. Dan ujian ini harus dikaitkan juga dengan apa yang disebut oleh Da'i tadi, iaitulah Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain, Az-zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinnas. Berlakunya suatu kerusakan di atas muka bumi ini adalah angkara manusia. Barangkali ini Allah Ta'ala nak menyedarkan kita melalui wabak ini bahawa mungkin ada sesuatu kesilapan yang kita lakukan dalam hidup kita, baik dalam konteks individu, masyarakat, negeri dan negara. Jadi hal ini harus diambil kesempatan oleh kita sebagai warga Malaysia untuk kita bermuhasabah supaya kita jangan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan syariat. Dan hal ini jika kita lakukan, angkara-angkara yang menyebabkan berlakunya kerusakan. Kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak mematuhi arahan Allah SWT. Hal ini adalah dianggap sebagai salah satu sumber menyebabkan turunnya bala Allah SWT. Jadi baik, angkara manusia itu memang betul daripada angkara tangan-tangan manusia sendiri. Baik, terima kasih Datuk. Satu penjelasan yang sangat padat, subhanallah. Cumanya Datuk, ada satu situasi lain yang lain juga, iaitu kalau bahasa orang kampung saya dia sebut degil benar Datuk. Bagaimana segelintir yang dilihat masih lagi mementingkan diri, terutamanya tidak mempedulikan tempoh kawalan pergerakan ini. Mungkin satu pesanan mesra daripada Datuk kepada semua. Silakan Datuk. Ya, terima kasih banyak saya kira ginilah mana kita ni sebagai umat Islam, dia juga seluruh warga negara, kita nak kepada kesejahteraan semua orang dalam keadaan rasa tertekan sekarang ni akibat kita tidak dapat keluar, tidak dapat melaksanakan aktiviti seperti biasa. Namun hal ini bergantung pada sikap kita. Kalau kita berusaha mematuhi arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Dan hal ini juga ada kaitan dengan syarak, di mana satu kaedah hukum yang disebut oleh alim ulama tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Sesuatu pendirian yang diambil oleh pemerintah ada kemaslahatan untuk rakyat sebenarnya. Ini yang sebenarnya kalau kita faham, rakyat semua faham hal ini, mereka tak akan jadilah sebagaimana disebut oleh Da'i tadi, degil dan sebagainya. Bahkan kaedah lain banyak lagi kalau nak disebut. Jangan kamu buat kemudaratan pada orang lain. Kemudaratan itu harus kamu hapuskan. Jadi semua arahan ini kalau kita faham dengan baik,
InsyaAllah kita semua akan bekerjasama untuk mematuhi arahan ini dan tidak ada yang degil, yang keluar waktu malam dan sebagainya dengan alasan-alasan yang terlalu kecil. Bahkan sepatutnya setiap daripada kita mengambil sikap untuk kita betul-betul memahami apakah kehendak sebenar arahan ini. Tak lain tak bukan untuk supaya COVID-19 ini dapat kita putuskan lantaiannya dan kita kembali kepada kehidupan yang asal dan mendapat inayah daripada Allah SWT, insyaAllah. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Nawawi Daud, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pembangunan Insan Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih Datuk sudi bersama dengan kami. Okay. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia Ustaz ya. InsyaAllah banyak lagi kita kongsikan selepas ini Ustaz. Baiklah, kepada anda semua para penonton sekalian, terus duduk di rumah. Dakwah biarlah Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Terus bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Tanyalah Ustaz, detik muhasabah. Dalam kita berada dalam ketakutan, mungkin dalam kerisauan, inilah detik untuk kita sama-sama bermuhasabah diri. Bagaimana dalam kehidupan kita sebelum-sebelum ini, adakah kita bersyukur atas segala nikmatnya? Kerana segala nikmat itu akan ditarik kembali satu hari nanti, terutamanya apabila kita kembali menghadap Ilahi. Tanyalah Ustaz hari ini, kita sama-sama bincangkan tajuk pengorbanan barisan hadapan bersama dengan Yang Berbahagia Kapten Maritim Ustaz Nik Kamaruddin Yunoh. Baiklah Ustaz, ada sesuatu yang kita nak kongsikan dengan para penonton ini, iaitu yang tular sepanjang proses kawalan pergerakan. Jadi sama-sama kita saksikan apa yang disediakan oleh pihak penerbitan. Ni bekal ambil. Kau mau balik ke hospital ke apa? Kau nak pergi. Kau nak pergi tak ada oleh. Ya, Alam terdedah. Alam tak tahu. Kalau Alam ni ada Alam bawa benda. Yalah. Jaga diri baik minta pada Allah Ta'ala. Baiknya tu. Benda ni detol. Kuih ni dah bagi? Belum. Yang ambilkan Saya bayar punya ubat. Nah, ambilkan kuih dia kan, 2 keping. Dalam kokan mak tu ada kuih dia. Saya jaga diri tau. Alam tak jumpa yang nampak habis ni. Ya. Alung anak pun alang pun sama tiap kali keluar rumah cakap kerana Allah Ta'ala cari rezeki ni. Jangan nangis lah nak. Jangan nangis. Kita dapat perlu mamuan lagi. Tak apa. Ini dah tugas awak. Tak pakai stokin ke pergi kerja? Apa jangan begitu. Pakai semua. Sarung tangan. Jangan tinggal. Pakai sarung tangan. Bani Mak Alam tutup kan tak tahu nak pergi mana. Takut dia orang kata pergi buat yang positif nanti Alam lagi terdedah. InsyaAllah. Allah Ta'ala je. Mohon pada Allah Ta'ala. Allah. Itu mak dah. Jangan risau. Mak dah gigit. Agak awak je makan ni. Alang, Brownies. kau perangatnya. Siapa yang kau buat ni dapat pahala banyak. Niat kerana Allah Ta'ala. Takut nanti kalau Alam semua orang satu hantar macam nanti orang makan jangan tak nak. Kau tak kena pun. Kau jangan risau. Just stick to your SOP. Perintah kawalan pergerakan bukan sahaja memberi kesan kepada kita yang sekadar duduk di rumah, akan tetapi memberi kesan emosi yang sangat mendalam juga Ustaz ya, kepada mereka yang bertugas di barisan hadapan, terutamanya yang kita dapat saksikan sebentar tadi, jururawat. Ya. Mungkin sebelum kita nak bersama dengan pemanggil di talian, mungkin Ustaz boleh sedikit kongsikan sebenarnya apa yang kita dapat pelajari daripada yang kita tonton sebentar tadi. Okey, itu peranan masyarakat dengan ibu dia sendiri kan. Ambil peranan ingatan, sentiasa beri ingatan kepada anak yang bertugas, sokongan moral, pakai sarung tangan jangan lupa, kemudian ujung tu jangan lupa berdoa kepada Allah, ibu sentiasa ada dan sebagainya.
Dan saya ingat ada satu yang kawan saya balik daripada overseas, daripada Mesir, belajar. Kemudian dia nak balik kampung dia. Mak dah tua. Engkau balik kampung boleh, tapi sebelum masuk dari rumah mak, engkau kena kuarantin dulu 14 hari. Masya Allah. Orang tua tu. Maksudnya dia bagi peringatan. Supaya bukan mak tak sayang. Kau mak sayang, tapi tolong. Kau kuarantin dulu, jangan masuk rumah mak selama 14 hari. Maka dia pun reda lah, terpaksa pergi menyewa dan sebagainya untuk kuarantin diri dia untuk menentukan dia tu selamat, tidak positif. Begitu juga tadi pesanan macam ni yang kita nak. Maksudnya semua anggota masyarakat itu memahami dan sebagainya. Dan sebagai anak pula dia memahami bahawasanya dia akan melaksanakan satu tugas besar. Tugas yang kita tengok tadi sebagai nurse, jururawat. Tugas dia besar sama dengan tugas para pasukan keselamatan yang berkorban nyawa mereka. Kalau kita macam saya dulu takut dengan peluru-peluru yang akan menembusi dada-dada, maka ini pula virus dia akan menular ke paru-paru. Mana dia lebih halus yang kita tak nampak. Kalau musuh di hadapan, kita boleh nampak tembak, nak pakai apa tembak, kita tahu, kita boleh mengelak mungkin dan sebagainya. Tapi ini yang mikro nano pun kita nak baca dengan tu apa benda tu tak nampak tu. Yang sekecil-kecil untuk kita dapat kata pembesar. Ya. Kata pembesar jadi kata pengecil. Memang tak nampak. Maknanya begitulah ancaman yang ada kepada mereka, sebab itu dia rasa takut dan sebagainya. Tapi ingatlah bahawasanya insya-Allah mudah-mudahan kerja kamu itu mulia, murni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti Allah akan menjaga kita. Kalau tidak dunia, pasti kamu akan selesa di akhirat, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah itu Maha menyaksikan, Ustaz. Ya. Masya-Allah. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil di talian ketika ini, Ustaz. Kita nak alu-alukan. Baiklah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, semoga dalam rahmat Allah sihat segera. Okey, soalan saya nak tanya pagi ni. Ya, tapi sebelum tu Haji Ismail sihat ke? Ya, alhamdulillah sihat Da'i. Macam mana di Sungai Buloh tu, okey ke? Di Sungai Buloh kan kawalan terkawal lah. Baik, silakan dengan soalan, insya-Allah. Okey, soalan saya, apakah peranan kepada anggota-anggota barisan hadapan agar mempunyai ciri-ciri kesabaran yang dihadapi dalam apa jua situasi? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang ringkas, akan tetapi memang patut untuk kita bawakan ke tengah, iaitu kesabaran. Bagaimana Ustaz peranan barisan hadapan untuk terus sabar, konsisten dalam sabar itu untuk memberi manfaat kepada seluruhnya agama, bangsa dan negara? Silakan. Satu situasi yang agak sukar sebenarnya. Sebab itu dalam ayat Quran yang dibaca oleh Datuk Nawawi kan, wallahu ma'as sabirin, iaitu Allah ni bersama dengan orang yang sabar. Itu kena pegang kata kunci tu. Baik. Kata kunci itu maksudnya Allah tu sentiasa duduk dengan mereka yang sabar. Sabar itu kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali menyebut sabar itu ada 3 peringkat. Itu sabar daripada ketaatan, itu sabar untuk melakukan taat, kemudian sabar daripada melakukan maksiat, kemudian sabar ketika mana kita ditimpa oleh musibah. Kesemua itu ada kedudukannya, ada 300 darajat, ada 400 darajat, ada sehingga sampai 700 darajat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ ialah peranan orang yang berada di barisan hadapan. Aku boleh sabar ataupun tidak ni sebenarnya. Sebab anggota masyarakat masih lagi ada yang enggan tadi kan, yang degil apa. Jadi menyebabkan tempoh PKP ni akan berlanjutan. Masya-Allah. Jadi adakah tahap mereka boleh sabar? Jadi ingatlah abang-abang keselamatan di luar sana, tolong sangat-sangat kalau sempat menontonlah. Kalau sempat menonton sambil-sambil menjaga gili-gili itu, tolong tengoklah. Ini maknanya sambil bertugas tengok kejap masa rehat tu, tengok peranan kita. Maknanya kamu sentiasa di sisi Allah. Bila kamu berada ketika mana menjaga persempadanan negara, sama ada berada di jalan raya, sama ada berada di hospital, di mana sahaja, maknanya Allah sentiasa bersama dengan kamu. Apa lagi yang kita nak kalau kita bersama dengan kekasih? Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Sebab tu Allah menyebut innallaha ma'as sabirin, Allah sentiasa ada bersama dengan orang yang sabar. Jadi nak dapat darajat 300 darajat di sisi Allah, mungkin saya tak dapat. Mungkin Dain tak dapat. Tapi kamu yang berada di luar sana akan dapat darajah ini kerana kesabaran. Jadi tempoh yang 2 minggu mungkin sampai bulan Jun. Mungkin wallahualam kita pun tidak tahu. Bergantung kepada kedegilan ataupun
ketidakdegilan. Bergantung di situ. Maksudnya kalau kita sama-sama menggembleng tenaga membantu Barisan Harapan, insya-Allah benda itu akan berakhir lebih awal. Akan maknanya PKP ini akan terhenti lebih awal daripada yang sepatutnya. Mungkin ada dah digarapkan, mungkin selepas 28 akan sambung, tapi oleh kerana kita ini membantu diri kita sendiri. Macam orang dalam penjara juga ni lain. Betul. Orang dalam penjara dia ada limitan. Maksudnya dia sepatutnya 2 tahun, tetapi oleh kerana dia berkelakuan baik dan sebagainya, dia boleh dikurangkan tempoh penjara itu menjadi mungkin 1.5 tahun dan sebagainya. Begitu juga tempoh ini. Maka inilah sebenarnya yang sepatut berlaku kepada masyarakat, dan Barisan Harapan itu ingatlah bahawasanya kamu sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah sentiasa bersama orang yang sabar, iaitu Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Jadilah kamu sentiasa untuk sabar dalam melaksanakan tugas yang memang yang kita tak nafikanlah. Tugas ini adalah tugas yang begitu mencabar, tugas yang berat, kerana nak menjaga sebuah negara bukan senang, nak menjaga hati manusia bukan senang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok klip-klip video di luar yang kena sumpah serana, maki, hamu dan sebagainya, yang terpaksa surat-surat saman dikeluarkan kerana kebiadaban kamu dan juga kedegilan kamu itu sendiri sebenarnya. Tengok semalam sebagainya nak pergi tempat jenazah, bawa anak kecil dan bawa anak besar. Yang kecil tu tak boleh buat apalah. Yang besar pun terpaksa dikeluarkan saman dan sebagainya. Itu dah terpaksa, bukan kita nak menakut-nakutkan, tapi itulah bantulah supaya pasukan ini sentiasa dalam keadaan bersiap siaga untuk mempertahankan negara, insya-Allah. Para penonton sekalian, kalau nak tahu kita ini bertanggungjawab atau tidak ketika senang, lihat tanggungjawab kita ketika kita susah. Sama-sama fikirkan. Baiklah, Ustaz, kita nak sama-sama bawakan juga soalan daripada sahabat kita Khadijah Hasan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga berada dalam rahmat Allah. Waalaikumsalam dan amin. Soalan saya, Ustaz, bagi keluarga yang bertugas di bahagian hadapan, selalu rasa takut dan bimbang akan suami atau isteri atau adik-beradik yang bertugas di bahagian hadapan. Apakah pengorbanan keluarga mereka juga dianggap sebagai ibadah? Rela berjauhan ni di sisi Allah atas pengorbanan mereka untuk melihat kita semua menang dalam melawan virus COVID-19 yang melanda negara kita sekarang. Ini perspektif keluarga pula, Ustaz. Silakan. Mana ini membantu ni pasukan support support frontliner ataupun back frontliner. Mana pasukan belakang yang membantu. Memberi semangat, sokongan, dorongan dan sebagainya. Kita melihat satu kaedah fiqh, kita nampak mala yatimul wajib illa bihi fa huwal wajib. Iaitu satu kaedah yang mana menyatakan tidak akan sempurna satu kewajipan melainkan kewajipan itu terlaksana. Contohnya mengambil air sembahyang, wudu. Wudu itu tak wajib. Tetapi untuk mengesahkan sembahyang, wajib ambil air sembahyang. Maka sembahyang tidak akan sah selagi tak ambil air sembahyang, tak berwudu. Begitu juga tadi, pasukan hadapan, dia perlu pasukan belakang. Mana kekuatan hadapan itu bergantung kepada belakang. Bila belakang ini support yang depan, maka depan itu akan ada kekuatan. Maka pahala hadapan akan dapat juga pahala yang belakang. Orang yang dilindungi akan memberi pahala kepada pelindung. Orang yang menyokong pelindung akan dapat pahala orang yang beri pahala kepada pelindung tadi. Maksudnya dalam bab pahala ini semua tu akan berderetan, tidak akan putus. Allah Maha Pemurah. Maha Pemurah. Dia tak sama dengan duit. Duit saya ada tak banyaklah dan sejuta. Sejuta lah kata. Kita bahagi 2. Ustaz. Tinggallah 500,000. Tak kalau bagi dengan 3, dia akan jadi 300,000 lebih seorang. Tapi pahala tidak. Saya ada 1 juta, saya bagi dapat 1 juta sini. Dia akan tetap juga akan dapat 1 juta. Masya Allah. Kekal. Maksudnya siapa yang support, yang bantu, beri moral dan apa jua sekalipun kepada pasukan yang mempertahankan negara ini, maka pahala mereka dapat sama dengan pahala orang yang beri kepada, kalau anak kita lah Barisan Hadapan itu. Mana orang yang belakang itu tetap akan dapat pahala. Kedudukan dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mereka yang berada di Barisan Hadapan juga. Jangan risau. Bagilah sokongan, semangat dan sebagainya. Termasuk juga kita juga kena prihatin kepada Barisan Hadapan. Contoh, ini pergi Barisan Hadapan. Yang tinggal belakang, mungkin tinggal anak-anak kecil, mungkin tinggal ibu yang dijaga dan sebagainya. Maka siapa yang akan bantu? Dia mungkin 24 jam kerja, mungkin lebih daripada itu. Jenguk sekejap, pergi balik kerja dan sebagainya. Siapa nak bantu? Maka
anggota masyarakat hendaklah menjeling tengok, ini kita perlu bantu dia. Kalau perlu apa, tanya dia, bertanya khabar. Sekurang-kurang tanya khabar pun dah cukup dah. Kak, sihat Kak? Anak-anak macam mana ni Kak? Sebagai contoh dia. Mana kita ambil cakna kepada jiran sebelah. Jangan kita isi perut mentang-mentang stay at home, kita isi perut kita, dah jadi cik-cik dah. Baju dah mula mengetat dan sebagainya. Jiran sebelah yang mana ketua keluarga mereka berada di Barisan Harapan yang tolong jaga kita ketenteraman, keselamatan, kita tidak jeling-jeling, tak ambil cakna. Maka kita kena ambil cakna kepada mereka. Selain daripada ahli keluarga, ahli masyarakat juga wajib mengambil cakna dan kamu juga akan mulia semulia mereka berada di Barisan Harapan, insya-Allah. Baik Ustaz. Bagaimana subhanallah, Allah itu Maha Pemurah Ustaz ya. Pahala yang diganjarkan kepada mereka yang bertugas juga boleh jadi mereka yang menyokong dan terus memberi semangat juga turut akan mendapat pahala subhanallah. Cumanya Ustaz, mungkin kita boleh tanyakan jugalah dari sudut mungkin dari sudut fiqh Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut, saya tertarik dengan di awal tadi, bagaimana mereka yang berada di Barisan Hadapan ini juga seperti mana contoh ya Ustaz ya di perubatan, bahagian perubatan. Mereka terpaksa memakai pakaian yang kalau kita lihat itu tak sanggup kita nak pakai Ustaz. Panas benar Ustaz. Bagaimana Ustaz, mungkin dari sudut fiqh, bagaimana mereka nak meneruskan ibadat, terutamanya berwuduk, mungkin nak menjaga solat itu? Silakan Ustaz. Baik, kita melihat kepada pemakaian mereka lah kan. Pemakaian. Nak pakai pun kita rasa tak sanggup tu. Nak pakai berapa lapis tu. Sebab saya pergi sini tempat tu, saya tengok, subhanallah Kak pakai macam ni. Ya Ustaz, saya pakai ni 8 jam macam ni. Dengan baju macam baju hujan tu, dengan seluarnya, dengan kasut, kemudian pakai lagi di plastik di luar, kemudian ya Allah. Dalam keadaan macam ni, Kak, ibadatnya macam mana Kak? Okey, dia pun tanya, Ustaz macam mana saya nak ambil air sembahyang sebab saya nak buka ni susah dan sebagainya. Baik, sebelum daripada menyarung jersey itu, kita gunakan jersey lah kan. Jersey dia tu, sebelum menyarung jersey yang berkenaan, yang payah nak buka dan sebagainya, yang pertama sekali untuk ia berwuduk terlebih dahulu. Ambil wuduk kemudian menyarung jersey. Kemudian pakai pakaian itu, pakaian yang PPE itu, yang keselamatan dan sebagainya. Kalaulah dia kata tak mampu dan sebagainya, maka kita longgarkan sedikit ketika pakai itu. Kita pakai itu, kemudian apabila dia terbatal, kita menggunakan kaedah menyapu khuf. Menyapu di atas kepala kasut. Atas kasut saja. Dengan syarat-syarat tertentulah, iaitu kasut itu tidak masuk air dan sebagainya. Maksudnya boleh diringankan kalau dia tidak musafir 1 hari, kalau musafir dia boleh 3 hari. Baik. Kemudian keadaan yang seterusnya, rukhsah, keringanan kepada mereka ini sekiranya memang tak boleh nak guna air takut berjangkit dan sebagainya, maka dibenarkan untuk bertayamum, iaitu tepuk sekali buh ke muka, tepuk kali kedua tangan kanan dan juga tangan kiri. Itu rukhsah dia. Dan rukhsah juga nanti kemungkinan jarak masa untuk menyelamatkan nyawa tadi memakan masa sebagai seperti mana doktor yang membuat operation dan sebagainya. Makan masa yang menelan waktu 2 waktu solat. 2 waktu solat. Sebagai contoh, dia masuknya ialah pukul 12 atau pukul 1 kan. Pukul 1. Belum lagi zuhur. Sebelum zuhur. Kalau dia buka pakaian menyebabkan pesakit COVID ini meninggal dan sebagainya, maka dia terpaksa dalam keadaan demikian sehingga berlanjutkan waktu asar dan sehingga dekat-dekat dengan maghrib. Maka ketika itu dia boleh menjamakkan sembahyang itu kerana darurah. Kerana keperluan yang pernah berlaku pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila mana para sahabat datang daripada badiah, daripada kampung pedalaman, tiba-tiba hujan lebat. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jom kita solat jamak. Jamak takdim terus, iaitu maghrib dengan isyak. Jamak takdim tapi tak boleh qasar. Maksudnya 3 dan 4. Jadi 7 rakaat. Kemudian Nabi kata, baliklah kamu ke kampung halaman kamu, selamatkanlah harta benda kamu dan sebagainya. Maknanya di sana, walaupun kita tidak musafir, tapi dalam keadaan keperluan sangat-sangat ini, seperti dalam keadaan sekarang, maka sekiranya melangkaui 2 waktu, kalau kita biarkan dalam keadaan demikian, kita tertinggal waktu, maka dibenarkan sebagai keringanan untuk semua yang berada dalam keadaan demikian untuk menjamakkan. Jamak tamam, jamak sempurna. Maksudnya tak boleh dipendekkan, dikosar. Kecuali dia musafir lain cerita. Tapi oleh kerana dia berada dalam negeri dia dan negara dia, dia tak musafir, maka dia boleh jamak.
Dia himpunkan solat dia itu dalam satu waktu, tetapi kalau zuhur dengan asar 4, maghrib dengan isyak 3 dan juga 4. Itu kelonggaran, keringanan. Jadi benda-benda sebegini sebenarnya wajib kita ambil tahu. Dan kita kena ambil cakna benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya terdedah kepada peluru yang tak nampak ni. Ya. Sahabat-sahabat di luar sana yang berada di tengah panas, berada dalam keadaan virus dan sebagainya. Sekarang ni, maksudnya ketika inilah kita kena dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul dekat. Sebab peluru yang tidak bermata, yang tak nampak ni. Kerana sentiasa kita dalam keadaan untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana musuh yang tak nampak ini akan datang pada bila-bila masa. Jadi dekat dia kepada Allah, mengikut tata cara tentu, ada ruksah keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak bebankan akan hamba-hambanya. Baik, itu selain daripada kita dapat ilmu tentang fiqh, kita dapat juga gambaran bagaimana betapa susahnya mereka yang bertugas di barisan hadapan. Subhanallah. Baiklah, insya-Allah Ustaz, kita nak sama-sama rehat seketika. Mungkin insya-Allah kita tutup di TV3 dan selepas ini ada sambungan 30 minit di TV9 insya-Allah. Baiklah, kesan COVID-19 kini satu dunia merasainya. Para betul sekalian, bersama-samalah kita semua dijauhi wabak ini. Tanyalah Ustaz, insya-Allah di TV3 berakhir di sini. Jangan lupa saksikan tambahan 30 minit di TV9. Terus setia bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, muhasabah insya-Allah. Alhamdulillah, tak kisah di mana sahaja anda berada, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Detik Muhasabah hari ini, kita bicarakan tentang pengorbanan barisan hadapan. Subhanallah. Dan kami di bahagian ataupun pihak produksi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, mengucapkan jutaan tahniah kepada Datuk Dr. Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, yang telah dinobatkan oleh China Global TV Network sebagai salah seorang daripada doktor terbaik di dunia dalam menentang coronavirus, selain daripada pakar penyakit berjangkit Amerika Syarikat, iaitu Dr. Anthony Fauci, dan Ketua Pengarah Kesihatan New Zealand Ashley Bloomfield. Alhamdulillah, itu dia satu pengiktirafan Ustaz ya. Mungkin kita boleh nyatakan ia sebagai satu pengiktirafan untuk mereka yang berada di barisan hadapan ya. Subhanallah. Baiklah, kepada anda semua, alhamdulillah, terima kasih juga kepada penonton setia program Tanyalah Ustaz, Detik Muhasabah, yang mungkin ketika ini dalam diuji. Kini satu dunia merasai, sama-samalah kita berdoa moga kita semua dijauhi daripada wabak ini insya-Allah. Dan antara harapan kita supaya yang berada juga di barisan hadapan insya-Allah terus tabah dan sabar dalam mengharungi segala ujian ini. Cumanya Ustaz, kita nak alu-alukan soalan Facebook. Satu soalan yang cantik juga daripada sahabat kita Muhammad Faizal bin Ahmad ini, penonton setia kita. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Pengorbanan barisan hadapan seperti doktor, jururawat, polis, askar dan unit beruniform lain tidak boleh kita nafikan. Tetapi jangan pula lupakan wira yang tak didendang, iaitu pekerja pembersihan yang kita sebut juga dengan izin sebagai cleaner, yang bertungkus lumus memastikan kebersihan terutamanya di zon merah dan terdedah kepada risiko jangkitan wabak amatlah tinggi. Walaupun gaji yang mereka terima tak seberapa, namun penat lelah mereka sering mungkin kadang tu kita terlepas pandang ya. Adakah sudah tiba masanya mereka juga diberikan penghormatan ini? Antara yang kita boleh nyatakan ia juga sebagai satu rahmat yang untuk kita sama-sama hayati. Silakan Ustaz. Baik, dalam menangani apa-apa isu dan sebagainya, sebenarnya ialah gemelin tenaga semua sekali.
kita nampak macam filem tak adalah. Kita Betul, nampak Ustaz. ialah yang hero-nya dinobatkan sebagai anugerah skrin bla bla bla. Tapi yang belakang tak pernah buat. Contohnya. Maksudnya yang di belakang pun kita kena ada anugerah ke. Anugerah kameraman terbaik. Anugerah pencakap terbaik ataupun pembawaan terbaik. Contohlah kan banyaklah Ya, banyak betul lah anugerahnya tu. Contoh dia. Maksudnya yang barisan belakang tadi kita sebab itu katakan bukan kata frontliner saja. Back frontliner, support dan sebagainya, itu semua ada peranan masing-masing. Sebab itu bila kita meletakkan nawaitu dia itu lillahi ta'ala wa imma apa kerja dia dan sebagainya sekalipun, kerana niat dia tu, kerana dia membantu. Tak ada keluarga yang membantu. Sekarang, katalah cleaner, dia membersihkan tempat. Yang mana tempat itu kita kata yang baru kita declarekan Datuk Doktor bagi tahu mozaik, simi-simi, pelantar tempat hospital, tempat yang paling banyak virus itu ada. Dan situlah tempat adanya cleaner yang membuat pembersihan dan sebagainya. Jadi mereka ini membantu kepada pasukan hadapan. Barisan hadapan. Selamatnya mereka yang barisan hadapan itu selamat kerana kebersihan yang kamu jaga, pahala yang mereka dapat. Kalau sejuta daripada orang Islam yang beribadat kepada Allah pada ketika ini, barisan hadapan dapat, wahai sahabat-sahabatku sekalian yang berada di barisan belakang yang menjaga kebersihan, pemungut sampah dan sebagainya, maka kamu juga akan berada di sisi sama dengan mereka. Tidak kurang walaupun sikit. Man dalla ala khairi kafa'ili. Siapa yang mengarah, menunjuk, mengshow, menjalankan, memwairakan benda yang baik, kafa'ilihi. Sama dengan orang yang buat. Baik. Dia tak buat pun seolah, tapi sama dengan orang buat. Ini pula kamu yang tolong membersih, maka kamu akan dapat pahala sama dengan mereka. Apa yang kamu nak? Masya-Allah. Sebab itu Nabi SAW menyebut kepada kita, mana fadlul alimi alal abidi ka fadli ala sairil umam. Nabi SAW menyebut lebihnya, bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu seperti bezanya aku dengan umat aku. Jauh beza Nabi dengan kita. Jauh beza. Maksudnya bila kamu ada ilmu sedikit sahaja, wahai sahabat-sahabat yang pembersih apa ni sebagainya, mana kamu tahu aku ada ilmu ini, aku bantu mereka dengan benar-benar ikhlas, aku bantu, aku betul-betul aku guna sanitize dan sebagainya, aku jaga keselamatan diri aku, maka aku akan sama dengan mereka mendapat pahala. Sebab itu kena ada ilmu. Betul. Contoh, Hadari ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tahajud malam sebagai contoh. Masya-Allah. Mungkin tahajud malam mungkin 11 rakaat dah. Paling campur dengan witir. Paling rajin lah. Paling rajin. Sama dengan tarawih yang akan datang kan. Sama je macam tu. Tetapi kalau Hadari ada bawah rangkaian di bawah dia macam piramid lah. Satu cari lima. Maka kita akan kaya lah kita. 1 juta sebulan dapat kan. Kalau semua cari. Mana kalau anak murid di bawah tu ada 5 orang anak murid. Anak murid cari pula 5 orang anak murid. Sehingga ke bawah kita ada lebih kurang 200,000 anak murid. Ataupun penonton kita sekarang mungkin ada 500,000. So 500,000 itu ambil manfaat daripada ilmu yang kita sampaikan pada pagi ini. Maka saya tak buat pun. Saya buat hanya sikit saja dengan kemampuan 11 rakaat setiap malam. Tetapi orang lain tu buat juga 11 rakaat setiap malam. Maka pahala semua sekali akan berimpung di atas batu jemala Hadari. Allahu Akbar. Semua Hadari akan dapat. Maka begitu juga tadi cleaner dia. Jangan kita rasa, alah aku ni apa sangat gaji berapa sen je. Gaji apa keluar kontrak. Dipandang pada gaji ya. Dia pandang pada itu. Jangan. Sebab la fadla baina arabiyyin wala a'jami illa bittaqwa wala abyadin ala aswadin, Nabi kata. Tak ada bezanya di antara kulit putih dan kulit hitam. Baik. Tidak ada bezanya di antara Arab dengan orang Ajam, iaitu orang yang tidak Arab. Mana Allah tidak lebihkan illa bittaqwa. Takwa yang akan membezakan. Walaupun pakak banyak di sini, tapi kalau hati tak mulia, maka lebih teruk daripada orang yang memungut sampah. Baik. Kamu lebih mulia. Maknanya sihatnya orang yang frontliner yang berada di hadapan itu sihat kerana kamu telah memberi kesihatan kepada mereka, mereka menjaga masyarakat untuk ibadat kepada Allah, maka pahala orang satu dunia Malaysia ni, dunia Malaysia yang beribadat kepada Allah, wahai pembersih kawasan itu, kamu akan dapat pahala semua sekali walaupun kamu tak buat. Itu dia Ustaz Zia, bagaimana saham akhirat yang Allah sediakan untuk mereka walaupun sekadar bergelar sebagai tukang cuci. Baik Ustaz, kita nak alu-alukan soalan daripada, mungkin ada pandangan ataupun soalan daripada sahabat kita yang memanggil ketika ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadari dan Ustaz Nik Kamarudin, Nik Unuh atau nama Gleman Ustaz Niki. Assalamualaikum. Tuan Haji Umar.
Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya begini Ustaz Ya. Ustaz ni kadang-kadang kita ni kapten kadang-kadang ialah dalam masyarakat ni dia macam-macam perangai Ustaz. Manusia ni dia tak sama semua kan. Kadang-kadang dulu orang kata rambut sama hitam tapi sekarang rambut pernah tak sama hitam Ustaz Ada yang perang, ada yang merah. Jadi masalahnya sekarang ni Ustaz, dia kadang-kadang yang bertugas di barisan hadapan ni kadang-kadang mereka mana itu kadang dia kata itu dah pasal dah tak ada kerja, itulah yang dibuat ni. Kadang-kadang mereka menganggap itu sebagai satu pekerjaan yang tak dipandang, orang kata tak berapa elok lah Ustaz. Kadang-kadang pandangan mereka seolah-olah menempah penyakit. Kerana itu dah tahu dah tempat bahaya itu, suka sangat buat kerja begitu. Jadi mereka ni tak memandang kepada pahala yang kata Ustaz tadi itu. Jadi bagaimana pandangan Ustaz dan Islam sendiri, dari sudut pandangan dan Islam sendiri? Orang yang dikatakan sebagai barisan hadapan, yang selalu barisan hadapan inilah yang akan kena kepada malapetaka ataupun musibah yang risikonya besar ini. Risiko itu terlalu besar yang orang yang bertugas di barisan hadapan tu, dan ada yang memandang kata itu tak usahlah buat kerja macam itu, seumpama menempah maut. Jadi apa pandangan Ustaz? Soalan saya, apakah pandangan Ustaz juga Islam sendirilah orang yang masyarakat yang bersikap begini ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kadang-kadang pandangan daripada masyarakat, kenapalah susahkan diri, risikokan diri, ambil juga kerja macam tu. Sepatutnya berhenti kerja. Pandangannya Ustaz sekejap lagi dan jawapannya itu dah. Cuma jawapan sekejap lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Kepada anda semua nak tahu jawapannya, terus setia bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Detik Muhasabah kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Detik Muhasabah. Mungkin sebelum ini para penonton sekalian, kita sering memberikan alasan, tak sempat nak buat ibadat sunat. Sebab apa? Sibuk berbenar dengan kerja. Jadi mungkin perintah kawalan pergerakan ini Allah memberikan masa yang sangat luang untuk kita banyakkan amal ibadat sunat, terutamanya dalam kita mengumpul saham akhirat, insya-Allah. Hikmah di sebalik ujian. Baiklah, kita masih lagi membicarakan pengorbanan barisan hadapan bersama dengan yang berbahagia Kapten Maritim Nik Kamarudin Yuno. Baik Ustaz, seronok bila kita bincangkan topik ini Ustaz ya, tambah-tambah Ustaz sendiri yang berada di barisan hadapan. Subhanallah. Cumanya Ustaz ada satu soalan. Ya, tapi sebelum tu, kita jawabkan dulu soalan daripada Haji Omar tadi. Ya. Ada netizen ataupun masyarakat memandang kata, kenapa susahkan diri, risikokan diri kerja di barisan hadapan? Banyak lagi kerja lain. Macam mana tu Ustaz? Sedangkan ia adalah satu pahala yang amat besar. Okey, ginilah. Yang tadi yang netizen ada macam tu. Iya. Okey, semua yang barisan hadapan berhenti semua kerja, kita tengok. Mudah ya, simple je. Kalau kamu berpandangan demikian, semua yang barisan hadapan, ATM, PDRM, APMM, APM, rela, nurse, jururawat berhenti semua kerana kamu risiko besar. Okey, netizen itu nak jadi apa? Netizen tu nak jadi apa? Belum datang virus, bakteria, kuman ku dah mati awal. Tu netizen tu. Yang kurang nak marah tu. Jangan Ustaz, saya pun takut ni rasa ni. Mana jagalah adab sikit. Kalau kamu boleh nak bersosial pun agak-agaklah kan. Agak-agaklah. Inilah mereka ini sebagai orang panggil protector, pelindung kepada kamu. Kamu nak kerja apa? Kamu kerja sebagai businessman ke apa, nak kerja kau kerja. Mereka ini tolong bantu kamu jaga keselamatan, keamanan kamu. Maka dia tengok kepada keamanan. Dia rasa aku kerja ni dah selamat. Aku ada senjata sebab aku hebat dan sebagainya. Belum tentu lagi. Yang ada senjata lagi takut daripada yang tak ada senjata.
bak nak jaga senjata dan sebagainya. Maka bersyukurlah kamu kerana ada mereka yang sanggup bercengkam mata waktu malam, berembun di embun kerana nak selamatkan kita. Ketenangan, ketenteran. Kamu boleh keluar kerja dengan elok dan sebagainya. Kerana siapa? Bukankah mereka ini yang tolong jaga? Mana kalau kamu kata seolah-olah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah kan. Mana jangan campur itu ke binasa. Berhentilah kerja binasa. La darat wala dirat, Nabi kata jangan mudarat orang lain. Kita tengok kepada sabda Nabi SAW dalam bab ta'un. Apabila kamu berada dalam satu tempat itu, berada dalam satu tempat yang ada ta'un, fala tuqaddimu. Mana ada ta'un, jangan tuqaddim. Jangan kamu masuk. Okey, bila kamu telah berada dalam kawasan ta'un, la takhruju. Firaran minhu. Jangan keluar. Kamu tahu dah ada ta'un. Nabi larang jangan keluar. Maksudnya apa di situ? Satu, takut menular. Yang kedua, kalau ada orang tolong bantu kamu daripada perkara-perkara yang tak sepatutnya ada tadi, bukankah dia sebagai penolong kepada kamu? Kamu nak keluar, kamu nak ibadat, kamu nak makan dan sebagainya. Kerana ada mereka membantu. Maka kalau ada netizen yang agak-agak yang kurang siuman tadi, maksudnya memang sepatutnya berterima kasih Ustaz. Mana kalau semua berhenti, saya seru, saya sendiri, saya buka uniform, okey semua sekali kerja macam kamu. Kita tengok. Sehari sahaja tidak ada yang menjaga persempadan daratan, laut dan udara Malaysia, confirm hancur. Sehari tak payah lama, satu hari je. Sebab kita tahu kita berlumuh tungkus. Bukan bertukar lumuh, berlumuh tungkus kita setiap hari jaga sempadan pengairan, lapisan Navy saya sebut tadi kan, laut, maritim, polis, marine dan sebagainya. Itu pun ada yang lepas masuk. Yang jaga. Bayangkan kalau tak jaga, kalau kamu dalam keadaan kamu tidak memerlukan seolah-olah kami ini mencapak diri kepada kebinasaan, kamu tunggulah dalam kurungan wahai sis tidak siuman. Allahu Akbar. Itu je. Baik Ustaz, saya ni bukan apa, lemah semangat sikit kalau ada orang yang pakai uniform duduk sebelah ni tiba-tiba garang ni, risau pula saya ni. Cuma sebab itu dah melampau. Ya betul Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Saya suka juga untuk kita sama-sama kongsikan soalan ini daripada sahabat kita yang juga Sairul Nizam ni, terima kasih kepada beliau kerana mencetus soalan ini. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta kru, tanyalah Ustaz. Soalan saya, adakah pekerja penghantar makanan? Mungkin kita banyak juga lihat perkhidmatan hantar makanan ni ya. Wartawan atau pihak media, seperti mana pihak penerbitan pada pagi ini, serta pekerja pasaraya juga dikira sebagai pengorbanan di barisan hadapan. Mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, kalau nak duduk barisan hadapan, duduk depan. Duduk kat kaunter, kan? Jadi barisan hadapan. Okey. Kita semua yang tidak berada pada barisan hadapan, kita adalah supporter kepada mereka, support, back. Yang itu penting tu. Betul. Penting. Maksudnya, tak kiralah pasaraya ke ataupun postman yang ataupun penghantar makanan. Kesemuanya itu adalah membantu tadi. Konsep ialah bantu. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa tadi. Maksudnya bantu dalam hal kebaikan. Bukan suruh pergi berjudi, pergi apa. Hantar makanan untuk memudahkan. Setiap makanan yang kita hantar dengan tulus ikhlas, jangan kenakan dengan bayaran yang agak melampau-lampau. Adalah cas tertentu. Boleh tapi jangan melampau-lampau. Mahal tali daripada beruk istilahnya. Maksudnya yang hantar tu lebih mahal. Harga nasi RM5 tapi bayar kosnya dah jadi RM10, dah jadi RM15. Atas alasan COVID katanya. Jangan, itu jangan. Sebab kita kena ambil nilai juga. Kita ni nak buat kebajikan kepada mereka yang stay at home. Bila kamu taat kepada yang tu, kamu taat kepada Allah, kamu taat kepada Rasulullah, kamu taat kepada pemerintah. Betul. Dia masuk golongan tu. Baik. Dia masuk. Bila kamu tolong membantu ta'awanu tadi. Baik. Semua membantu. Kita saling memerlukan di antara satu sama. Saya memerlukan da'i. Saya memerlukan semua orang. Saya akan mati. Saya walaupun saya ustaz, saya boleh memandikan orang lain, mengurus jenazah. Tapi jenazah saya, siapa nak urus? Saya sendiri nak urus. Tak boleh. Saya wa'imah, apa hebat sekalipun saya, siapa pun kita, tetap kita memerlukan satu hari nanti, tetap kita memerlukan manusia untuk memandikan kita, untuk memakaikan pakaian putih kita, untuk menyembahyang kita, untuk mengusung kita dan untuk menimbus kita dalam kubur. Mana saya sering memerlukan kepada orang lain, maka orang lain juga perlukan kita, maka kita saling memerlukan. Semua sekali yang gembeling tenaga, tak kiralah
apa nama status jawatan sekalipun, tetap dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetap akan ada darajah di sisi Allah, insya-Allah. Baik Ustaz, terima kasih atas huraian dan juga jawapan tersebut. Cumanya Ustaz, saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Nawawi sebentar tadi, bagaimana tuntutan kepada kita untuk mentaati setiap perintah itu, terutamanya yang membawa kepada kebaikan. Cumanya mungkin kita boleh bawakan juga satu soalan ini Ustaz, ya. Bagaimana ganjaran pahala kepada mereka yang taat kepada setiap perintah yang membawa kepada kebaikan ini? Bagaimanakah kita boleh bagi gambaran kepada ganjaran pahala tersebut? Silakan Ustaz. Okey, kita tengok kepada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa Allah gabungkan tiga-tiga serentak? Allah, Rasul, pemerintah. Maknanya sejajar dengan arahan pemerintah, sejajar dengan arahan Allah dan juga arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendukung arahan itu. Arahan PKP ini sejajar dengan hadis tadi. Hadis Ta'un tadi. Itu arahan PKP. Cuma dia tak sebut nama tu, ada perintah kawalan pergerakan, tak, dia tak akan sebut macam tu. Kamu ada Ta'un dalam kawasan tu, la tuqaddim. Nabi kata jangan masuk. Jangan masuk tu, aku jangan keluar lah. Jangan pergi, duduklah kat rumah, stay at home. Cuma masa tu orang cakap Arab. Dia tak sebut stay at home. Kau cakap stay at home, orang Badui tu pening. Apa benda pula ni? Bahasa apa ni kan? Jadi, kalau kamu telah berada dalam kawasan Ta'un, la takhruj. Jangan keluar, Nabi kata. Tak boleh keluar. Itu PKP itu. Bila kamu taat kepada perintah ini, maka di sisi Allah, sudah pasti kamu akan dapat pahala kerana kamu taat Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang kita nak dalam kehidupan kita melainkan redha Allah dan juga redha Rasulullah? Tak ada apalah. Itulah kemuncak kehidupan kita. Apa yang kita buat selama ini, saya ingat, bukan rumusan lah, saya ingat bila kita mati, keluarga kita tinggal, harta kita tinggal, kemewahan semua kita tinggal. Apabila COVID-19 yang berlaku sekarang, kereta mewah ada tak boleh dipandu. Allah. Rumah yang mewah di kampung, sanak saudara yang ada, kita tak boleh nak menjenguk pun. Maka gambaran COVID ini, muhasabah kita, detik muhasabah. Saya muhasabah saya sendiri. Bukan conclusion, muhasabahnya ialah bila kita bandingkan, ini langkah awal. Harta aku akan tinggalkan selama-lamanya bila aku mati. Tetapi bila berlaku PKP ini, ada benda yang terpaksa aku muhasabah, aku terpaksa tinggalkan. Aku tinggalkan saudara maraku yang ku sayang di kampung. Aku tak boleh jenguk walaupun isteri kesayanganku berada di kampung sebagai contoh. Tapi tak, saya ada sekali. Contoh. Nah, maksudnya kita tinggalkan ibu kita yang kita sayang, ayahanda yang kita sayang, kita tinggalkan di kampung. Mungkin anak-anak yang berada di universiti, kita tinggalkan, kita berada di sini dan sebagainya. Kenapa? Kerana ada PKP, arahan ini dan sebagainya. Itu ialah langkah yang memberi pengajaran kepada kita sebenarnya. InsyaAllah. Saya mungkin nak minta izin daripada Ustaz untuk kongsikan satu hadis ini. Hadis riwayat Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa pula yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan pula urusan di dunia dan di akhirat. Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hambanya itu suka menolong saudaranya. Termasuklah kalau kita taat kepada perintah kawalan pergerakan ini. Bukan susah, senang, benar. InsyaAllah kita taat. Baiklah Ustaz, mungkin juga ini soalan dan mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak kongsikan tips. Cantik soalan daripada Nur Afifah ini sebagai kesimpulan Ustaz, ya. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya melihat golongan barisan hadapan ini menghadapi situasi yang sulit dan sukar dan juga kesabaran mereka serta ketabahan mereka menangani situasi tersebut amatlah dikagumi. Bolehkah Ustaz kongsikan tips bagaimana untuk sifat sabar dan tabah dalam jiwa umat Islam? Dan ada suatu tips yang Ustaz nak kongsikan kejap lagi. Silakan Ustaz. Okey. Untuk menjadi insan yang penyabar dan sebagainya, motivasi untuk diri kita sendiri ialah ambil kedudukan kita supaya kita sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil yang tu. Satu, maksudnya kita nak diri kita ini sentiasa dimuliakan oleh Allah. Biarlah penduduk bumi tak kenal, tapi penduduk langit sentiasa kenal. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah dan sebagainya, azan, suaranya kedengaran sehingga kepada langit dan sebagainya. Kita ambil motivasi yang tu. Maksudnya apa yang kita buat itu biarlah mendapat restu, izin redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah
darajah kedudukan orang yang sabar ini berbeza dengan darajah orang yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa tak ada kedudukan dia. Jadi orang yang sabar kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah kata innallaha ma'as sabirin. Allah sentiasa berada dengan orang yang sabar. Jadi siapa jua yang berada di barisan harapan dan sebagainya, sentiasalah ambil motivasi ini sebagai kekuatan untuk diri dia dan juga yang supporter di belakang ataupun background lainnya dan sebagainya untuk membantu mereka. Dan insya-Allah Ustaz akan kongsikan untuk yang barisan hadapan, barisan belakang dan siapa jua berapa doa dan juga amalan harian sebelum melangkah keluar daripada rumah untuk dibaca sembilan masa. Yang pertama yang Ustaz nak kongsikan ialah doa Nabi Yunus dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87 yang sentiasa kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mana selama 40 hari Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun atau ikan paus itu keluar kerana dalam keadaan itu. Mana kalau kita sentiasa umat Islam di seluruh Malaysia beramal, mungkin tak sampai 2 bulan pun kita akan boleh keluar daripada belenggu COVID ini. InsyaAllah. Ini amalan dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan yang keduanya ialah ruqyah Jibril. Ini besar. Walaupun kita dah sentiasa baca tetapi namanya adalah ruqyah Jibril yang mana diajar kepada Nabi SAW iaitu untuk perlindungan diri, protection untuk diri kita. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Pendek je. Tapi kita tak istiqamah. Baca ni setiap pagi 3, petang 3. Maksud dia ni sebagai antibody yang kuat sebenarnya. Sebenarnya dia ada satu antibody yang kuat dan juga doa yang kita TV selalu duk mainkan, yang TV3, TV9 duk mainkan doa na'udzubika inni as'aluka inni na'udzubika tu iaitu minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Itu pun juga di antara yang maksur untuk kita amalkan. Jangan tengok saja je. Mana kalau kita tak mampu ketika ustaz-ustaz di kaca TV itu berdoa, angkat tangan. Ya, insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat paling mudah sekali, kita sebagai pengsolat. Maksudnya kita kaki sembahyang kan. Dalam duduk antara dua sujud ada bacaan kita kan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Pada kalimah wajburni, jabrun itu maksudnya protect. Mana ketika itu kita sebut wajburni, maksudnya ya Allah lindung aku, protect aku daripada semua ancaman dan dugaan ini. Insya-Allah kita akan selamat. Terima kasih. Kita kongsi, baca selalu, insya-Allah mudah-mudahan terjaga dan selamat insya-Allah. Insya-Allah Ustaz kita akan bersama lagi di masa hadapan. Terbaik perkongsian itu Ustaz, insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, selama ini kita keluar pagi balik malam, sampai lewat malam kita balik sebab kerja. Nak jumpa anak isteri pun sibuk, kata mereka, anak sibuk dengan kerja sekolah. Jadi mungkin inilah saatnya untuk kita sama-sama kembali rapatkan ukhuwah dalam keluarga kita. Jadi jangan lupa, insya-Allah Tanyalah Ustaz esok 18 April kita akan nak bicarakan tentang bagaimana berkaitan dengan kekeluargaan yang hubungannya dieratkan, insya-Allah. Baiklah, silaturahim terjalin, tajuk esok insya-Allah. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri, jaga diri, jaga kebersihan, taat perintah membawa kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.